Bahkan ulama-ulama silam sentiasa sebelum daripada tidur, mereka catat balik, tengok balik apa benda yang dibuat hari ni yang salah. Berapa ramai orang yang tersinggung hati dengan kita. Berapa ramai di kalangan kita yang dianya kita telah senyum dalam hidup kita pada hari ini. Berapa ramai orang yang benci dengan kita, dengan ada kita menjadi kebencian dia. Ini benda-benda yang demikian dilakukan oleh para alim ulama. Sebelum tidur, ada setengah-setengah para alim ulama ajar, belum tidur, pejam mata kejap. Pejam mata, maafkan 10 orang dalam hidup kamu. Kemudian, pejam mata lagi, sebelum tidur, kamu redalah pada 10 orang yang lain dalam hidup itu. Kemudian, bayang lagi, siapa yang kamu benci waktu mana nak tidur ini sini. Benci tu, maafkan dia. Kita kalau bayang, nampak muka benci, tak tertidur kitanya. Tak tertidur kerana teringat yang kita benci ni, nak sebutnya. Cuba maafkan, redakan pada dia. Maafkan. Dengan tujuan apa dia? Supaya kita tidak lekat lagi hutang kita dengan dia di padang mahsyar Allah SWT. Ni tak nak tidur tu, sempat lagi sebut. Aku tak reda, aku tak halal dunia akhirat orang ni. Gitu ni. Orang kita kan, dia tengok hutang orang ni tak bayar lagi ni, aku tak halal dunia akhirat ni. Misalnya contoh. Orang ni apa dia? Orang ni kata pada aku tak halal dunia akhirat. 7 keturunan misalnya. Dia sambung sikit lagi. Habis ha? Dan sampai 7 keturunan tu nak habis sumpah masuri ni kanannya dia. Dia sebut demikian. Ni gambaran bagaimana orang kita dia melampau-lampau dengan kebodohan yang dilakukan pada diri dia. Allahu Akbar. Kalau kita perhati dalam hidup kita ni, benda-benda yang macam ni nampak remeh-temeh. Tapi yang ni lah yang menghalang kita masuk dalam syurga Allah. Kadang-kadang nampak remeh-temeh je, nampak kecil-kecil je. Tapi berapa ramai orang yang tersangkut masuk dalam syurga Allah punca benda-benda yang kecil, yang kita tak sangka. Benda demikian akhirnya menyangkutkan kita daripada kita masuk dalam syurga Allah. Kita menyakitkan hati jiran. Nampak kecil je. Tak, aku bangun tahajud malam, kita jawab. Aku lawan lagi dengan apa dia? Buat jamuan. Jiran je tak panggil, jiran sebelah je tak panggil. Nak suruh dia sakit hati sikit, biar padan sikit muka dia. Kita sebut demikian. Tapi benda yang kita nampak kecil, tapi dia besar di sisi Allah. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kamu sangka benda demikian kecil, tapi dia di sisi Allah menjadi besar. Menjadi besar di sisi Allah SWT. Kita nampak benda yang remeh-temeh, macam buang sampah di jalanan kan. Kita bawa kereta, kita pun nak makan ni, makan, ambil je plastik tu, buang, itu sampah. Campak. Lepas tu orang rumah kita tegur. Kenapa bang campak kat tepi? Alah, tak ada kerja tu. Nanti dia kata, nanti kalau kita tak campak, yang pembersih jalan ni tak ada kerja. Kalau kita tak campak, jadi kita campak nak suruh dia ada kerja disebut. Ni kita jawab. Senang je kita tak tahu dia cagar nyawa dia nak lintah jalan, nak ambil sampah yang kita campak tadi. Dia dah mula nyawa dia hampir melayang kerana semata-mata sampah kita. Tak kira anggap dosa kita. Nampak kecil, tapi dia besar di sisi Allah. Benda-benda yang demikian. Kadang-kadang kan, macam Anda biasa buat contoh kan, kita datang ke seorang masjid. Datang seorang masjid ni, tengok selipar banyak dah. Dah selipar banyak tu, kita sepak selipar orang lain. Sepak, pergi letak ke depan selipar kita ni. Nampak kecil je kan? Nampak kecil je. Cuba tuan dia berdiri kat depan tu. Tuan selipar tu berdiri memandang kita. Tak sanggup kita nak sepak selipar orang. Rela duduk kat belakang kita ni. Nampak benda yang kecil, tapi dia besar di sisi Allah SWT.